Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah, kehadirat ilahi kerana dapat kita bertemu pada petang ini untuk mengadakan satu program berbicara tokoh ilmuwan Islam mengenai topik iaitu peranan Al-Quran dan As-Sunnah dalam melahirkan individu dan masyarakat yang berkualiti. Jadi sebelum kita memulakan majlis, elok kiranya kita memohon berkat dengan mulakan majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita memulakan majlis mubal bicara ini, lebih baik kami perkenalkan diri kami dahulu dan tujuan kami mengadakan program berbicara ini. Nama saya Muhammad Alif bin Nazri. Nama saya Nur Faraya binti Abdul Razak. Jadi sebelum majlis program berbicara ini bersambung, elok kiranya kita memperkenalkan salah seorang yang akan ditemubual kita pada dalam program ini. Dia saudara yang akan mengupas topik ini ialah saudara Muhammad Firdaus bin Ahmad Mukhlis, berumur 21 tahun, berasal daripada Sungai Petani Kedah. Beliau merupakan pelajar Universiti Islam Antarabangsa dalam bidang pengajian undang-undang. Assalamualaikum Abang Saudara Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat ke Abang Firdaus? Baik. Jadi saya pergi kepada matlamat program kami diadakan. Matlamat program kami diadakan sebenarnya untuk diberi tugasan oleh para pesyarah kami untuk mencari salah seorang yang perlu ditemubual tentang program ini. Jadi kami memilih abang sebagai salah satu yang penemubual kami. Baik, tanpa melengahkan masa, kita teruskan program ini. Baiklah, kita mulakan satu isu yang berada dalam masyarakat zaman sekarang. Baru-baru ini mengenai isu yang tular dalam sejak era COVID-19, iaitu masyarakat zaman sekarang, masyarakat pada masa itu berfikir dengan sewenang-wenangnya dan mengambil satu perkara isu vaksin itu mudah. Terdapat masyarakat yang memikirkan masyarakat yang terdiri daripada golongan anti-vaksin memikirkan bahawa tanpa mengambil suntikan vaksin, mereka boleh hidup dan boleh selamat dengan mengharapkan keselamatan daripada Allah SWT. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahawa mereka lebih percaya kepada kuasa Allah Ta'ala tanpa memerlukan ikhtiar ataupun mencari satu pengetahuan tentang betapa pentingnya selain mengharapkan kuasa Allah SWT, iaitu perlu mengadakan usaha daripada diri sendiri. Jadi soalan saya yang timbul yang pertama ialah bolehkah saudara nyatakan contoh peribadi seseorang yang dianggap tokoh Islam yang patut dicontohi oleh masyarakat zaman sekarang. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat zaman sekarang masyarakat zaman dahulu ataupun tokoh yang ada zaman dahulu lebih mengusahakan diri sendiri tanpa mengharap secara langsung ke bantuan Allah. Boleh saudara jelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua. Pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada saudara ahli dan juga Farahiyah atas jemputan pada program Bual Bicara pada petang ini. Dan insya-Allah pada petang ini saya akan
menjawablah serba sikit soalan-soalan yang ditimbulkan, yang disoalkan oleh kalian berdua dan mengikut kapasiti saya lah. Okay. Berkenaan dengan isu yang kita bincangkan hari ini, iaitu isu dia lebih, kalau ringkas jika saya katakan dia adalah cara berfikir dalam kalangan umat Islam itu sendiri, kan? Bila kita bercakap tentang cara berfikir ni, ia adalah salah satu daripada komponen penting lah yang membentuk personality kita dan bagaimana masyarakat memandang kita secara individu dan memandang agama kita tu, kerana macam masyarakat, bila kita bercakap dalam masyarakat majmuk seperti di dalam Malaysia ni, kita masyarakat yang belum beragama Islam itu, dia tidak membaca Al-Quran, dia tidak membaca sunnah, kan, yang tapi dia membaca kita. Maksudnya membaca nilai Islam tu daripada personality masyarakat Islam tu sendiri. Bila kita bercakap tentang salah faham ataupun cara berfikir ni, kita nampaklah pandemik COVID-19 tu, dia bukan satu masalah sebenarnya. Bagi saya lah, dia adalah satu tempoh untuk mendedahkan masalah kita. Maksudnya COVID-19 tu sesuatu yang dihantar oleh Allah untuk mendedahkan masalah-masalah yang lama terpendam dalam masyarakat kita. Antaranya yang macam Saudara Ali cakap tadi lah, itu cara berfikir kita. Kita perlu berserah pada Allah je, tanpa ada usaha apa-apa pun, macam tu, kan. Itu mungkin salah satu daripada banyak contoh-contoh lain lagi. Tapi dalam masyarakat kita ni ada banyak lagi contoh-contoh yang kita boleh lihat. Contohnya macam selain COVID vaksin tu, salah contohnya seperti penutupan masjid ataupun solat berjarak, kan. Masyarakat kata, solat berjarak ni seolah-olah kita membuka ruang pada syaitan solat di tengah-tengah. Ataupun bagaimana, kan. Jadi adakah itu betul? Adakah Islam tak apa, sakit tak sakit ke, rapat-rapat aja? Ataupun adakah Islam memberikan pelonggaran tertentu, kan? Okay. Bagi memulakannya, menjurus pada soalan yang disoalkan tadi, iaitu contoh peribadi seseorang yang dianggap tokoh Islam patut dicontohi dalam masyarakat. Sebenarnya dalam agama, dalam kehidupan lah, banyak tokoh yang kita boleh dapat. Sama ada tokoh itu baik ataupun tidak baik. Itu bergantung kepada kita lah nak pilih yang mana. Sebenarnya pada hari ini kita akan tengok pada salah satu susuk tubuh anak muda, sebab bersesuaian lah dengan tahap umur kita pada masa sekarang, kan, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Okay. Sebelum tu suka untuk saya kongsikan, Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat yang ke-111 yang mana maksudnya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Maksudnya apa-apa yang berlaku dalam sejarah, liputan sejarah itu, ia bukan sejarah semata-mata. Bukan cerita-cerita dongeng semata-mata ataupun cerita-cerita yang kita sampai satu generasi. Tapi ada pengajaran yang boleh kita bawa kepada diri kita. Contohnya seperti Sultan Muhammad Al-Fatih ni sendiri. Okey. Secara ringkasnya, kenapa saya ketengahkan Sultan Muhammad Al-Fatih di sini adalah kita nak melihat bagaimana cara fikir seorang anak muda yang berusia 19 tahun pada zaman itulah berjaya menawan sebuah kota, Konstantinopel, yang sebelum ni tak percaya pun ditawan oleh siapa-siapa, mana-mana empire. Tapi seorang anak muda ni berusia 19 tahun, dia berjaya buat apa yang orang tak mampu buat, disebabkan dia punya cara berfikir yang orang kata mantap. Macam mana gaya fikir yang mantap dia? Iaitu dia menggabungkan, mengharmonikan hukum-hukum syariatullah dan sunnatullah. Maksudnya, dia tidak berserah pada Allah semata-mata. Berserah ataupun macam mana orang cakap, berusaha dulu barulah bertawakal. Macam tu. Sama lah kehidupan kita pada hari ini. Jadi secara ringkasnya, biodatanya, beliau merupakan anak lah kepada Sultan Murad kedua dan ibunya bernama Humayatun. Dan Al-Fatih itu gelaran yang diberikan atas kejayaan beliau membuka Konstantinopel tu. Al-Fatih itu pembuka. Dan sejarah percubaan menawan Konstantinopel ni telah bermula sejak tahun 645 Masihi bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan kesemua ke-99 percubaan yang dilakukan oleh tentera Islam itu tak berjaya.
sebabkan kekuatan yang ada pada Konstantinopel, tapi dengan izin Allah dan juga usaha yang ada pada Al-Fatih ni berjaya. Itu soalan yang pertama. Saya rasa saya menjawab, insyaAllah. Jadi jelaslah di sini bahawa Sultan Muhammad Al-Fatih dipilih sebagai contoh peribadi seorang yang anggap cara pemikiran yang lebih mantap, iaitu menggunakan syariatullah dan sunnatullah. Jadi kita akan teruskan dengan soalan yang kedua hadir daripada Nur Farahiyah. Baik, dari apa yang saya dapat simpulkan, apa yang Saudara Firdaus katakan tadi ialah salah seorang tokoh Islam yang patut dicontohi oleh masyarakat ialah Sultan Ahmad Fatih, iaitu seorang anak muda yang berumur 19 tahun dan berjaya menawan kota Konstantinopel. Dan cara beliau yang berfikir dengan mengharmonikan syariatullah dan mengamalkan usaha dan tawakal. Jadi saya akan teruskan dengan bertanyakan soalan yang berikutnya, iaitu pada pendapat saudara, apakah yang dimaksudkan dengan dua sumber utama yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW? Baik. Soalan yang baik. Apakah maksud ataupun apakah yang dapat difahami daripada dua sumber utama yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW? Baik, bagi menjawab soalan ni dan juga nak menghubungkan soalan kedua dan soalan yang pertama ni, kita akan lihatlah pada kutubah terakhir Rasulullah, pada kutubah wadak itu, Rasulullah telah mengatakan bahawa sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan Sunnahku. Seperti mana kita tahu ya, Rasulullah wafat, perjuangan menyebarkan Islam itu selama 23 tahun itu adalah satu tempoh yang sangat orang cakap penuh suka dan duka lah bagi seorang Nabi. Okay. Dan Nabi tidak meninggalkan harta benda ataupun wang ringgit kepada umat dia, tapi meninggalkan satu legasi yang mana kalau dipegang ni, hiduplah pada zaman apa pun, insya-Allah tidak akan sesat, iaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Al-Quran seperti mana kita tahulah, Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk kitab yang terakhir, kitab yang mengesahkan kerasulan Rasulullah dan juga tarik syariat yang terakhir daripada syariat yang sebelum ni. Dan sunnah adalah setiap yang disandarkan kepada Nabi daripada perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat dan kehidupan baginda. Maksudnya bila kita cakap sunnah ni bukan apa yang Nabi pakai saja, apa yang Nabi buat saja, tapi sunnah ni konsep dia luas, iaitu dari segi, contohnya dari segi perbuatan. Contohnya Nabi mendahulukan yang bahagian yang anggota kanan dulu, kan. Kemudian dari segi persetujuan, ada perkara yang Nabi bersetuju. Diamnya Rasulullah itu maksudnya perkara itu betul. Dan maksudnya konsep sunnah ini konsep yang luas, yang mana kita boleh tengok dalam kehidupan harian kita ni ada elemen-elemen sunnah tu. Kemudian bagaimana kedua-dua perkara ini penting dalam pada kisah yang pertama Sultan Muhammad Al-Fatih itu sendiri adalah Rasulullah sendiri bersabda bahawa akan tiba macam Konstantinopel itu akan ditawan, dibuka. Dan sebaik-baik yang membukanya adalah sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera. Itu adalah petikan hadis yang Nabi ungkapkan untuk memberi semangat kepada umat Islam yang baru satu hari nanti poster yang kamu akan tawan tu akan jadi kenyataan, akan jadi milik orang Islam. Tapi Nabi bagi tahu secara general, itu tak bagi tahu pun siapa raja tu, nama apa kan, dan siapa tentera dia. Maksudnya hadis itu sangat umum. Maksudnya,
Dan apa yang menariknya adalah bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih itu memegang hadis tu dengan mengatakan akulah yang dimasukkan. Maksudnya sebaik-baik raja tu adalah aku dan sebaik-baik tentera tu adalah tentera aku. Itulah pegangan yang ditanam dalam keluarga Sultan Muhammad Al-Fatih sejak beberapa keturunan lagi. Jadi kita dapat lihat di situ sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera itu akhirnya adalah jawapannya adalah kepada Al-Fatih dan tenteranya. Dan tentera Al-Fatih dan Al-Fatih itu sendiri adalah manusia-manusia yang mempunyai cara fikir yang seperti mana kita cakap tadi lah, yang mengharmonikan syariatullah dan sunnatullah dalam kehidupan. Maksudnya contoh yang mencipta sejarah tu dah ada depan mata kita, iaitu orang yang sebaik-baik yang disahkan atau diungkapkan oleh Rasulullah itu adalah orang-orang yang mempunyai cara fikir yang kelas pertama seperti mana kita bicarakan sebentar tadi. Itu jawapan saya untuk soalan ini. Baik, terima kasih saudara. Apa yang saya dapat daripada apa yang saudara katakan tadi adalah sumber utama yang dikatakan adalah Al-Quran dan Sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bila mana kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, hiduplah kita di zaman manapun, kita tetap tidak akan sesat. Jadi saya akan beralih kepada soalan seterusnya yang akan diberikan oleh saudara Alif. Baiklah, terima kasih kepada Abang Saudara Firdaus dan Farahiyah. Kita teruskan sebelum kita teruskan, saya akan kupas sedikit tentang soal jawapan yang diuraikan oleh Abang Firdaus tadi. Jadi benarlah Al-Quran dan As-Sunnah dapat dijadikan sebagai panduan untuk sebuah masyarakat itu hidup dengan harmoni. Tetapi apabila kita lihat kepada zaman sekarang, remaja yang lebih menuju ke zaman alaf 21, abad ke-21, iaitu lebih mendahulukan perkara-perkara yang dianggap berfoya-foya. Jadi saya ingin bertanyakan kepada saudara, apakah pandangan saudara tentang sikap segelintir masyarakat zaman sekarang yang selalu mengambil mudah tentang sesuatu perkara yang telah diperintahkan oleh Allah. Contohnya dalam solat, dalam melakukan ibadah puasa, dalam melakukan zakat ataupun sebagainya yang telah disyariatkan oleh Allah. Baik, soalan yang baik ya, iaitu tentang sikap segelintir masyarakat zaman sekarang yang mengambil mudah tentang perintah Allah. Baik, sebelum kita nak jawab soalan ni, kita kena pegang bahawa manusia ni hati dia berubah-ubah. Ya, iaitu orang yang kita pandang jahat itu tak semestinya jahat, dan maksudnya tak semestinya jahat sampai kesudah orang panggil. Dan orang yang baik tu pun tak semestinya dia pijak semut tak mati. Maksudnya akan ada ruang-ruang yang kita tak tahu seseorang tu punya perakhiran kan. Sebab tu saya nak petiklah Imam Al-Ghazali pernah cakap, jika kamu tengok orang anak muda, maksudnya kena cakap di sini, dia ni masih muda lagi. Jadi dosa dia tak banyak macam diri aku, macam diri kita. Dan kalau tengok orang yang tua, dia ni dah hidup lama, lebih banyak makan garam, banyak pengalaman, amal ibadat dia jauh lebih banyak daripada kita. Tengok orang yang bermaksiat, dia mungkin buat maksiat dalam keadaan dia tak tahu itu maksiat. Maksudnya dia tak tahu dosa. Benda tu dosa. Sedangkan kita buat dalam keadaan kita tahu benda tu salah. Dan bila kita tengok orang yang bukan Islam, kita kena ingat yang kalau dia tu masih belum Islam. Maksudnya ada peluang. Kalaulah dia Islam suatu hari nanti, dia mengucapnya dia tu, maka terpadam segala dosa-dosa dia. Dan kalau dia mati, dia mengucap kemudian dia meninggal dunia, maka dia tak ada dosa apa-apa pun, masuk syurga. Sedangkan kita ni, kita belum tahu lagi akhirat kita macam mana kan. Itu adalah perkara Imam Ghazali. Jadi kita dapat simpulkanlah sebagai permulaan bagi soalan ni, Imam Ghazali cakap supaya kita jangan rasa diri kita selesa dengan apa pun keadaan kita. Maksudnya dalam hidup ni ada sentiasa ada ruang-ruang untuk baiki. Okay. Bila kita bercakap tentang sikap segelintir kita yang ambil mudah tentang perintah Allah ni, kita sedang bercakap kat diri sendiri sebenarnya. Kita bercakap dengan diri sendiri.
Antaranya adalah faktor-faktornya adalah bila seseorang itu jahil dalam ilmu agama. Jahil ni maknanya tidak dapat pendidikan ataupun tidak mahu belajar. Maksudnya dia tak tahu dan dia tak mahu tahu. Itu benda yang pertama. Maksudnya sebagai seorang pelajar macam kita ni berada di institusi pendidikan, ini adalah satu nikmat sebenarnya sebab kita berada di satu tempat yang kita tengah dalam proses mengetahui, maksudnya mempelajari sesuatu benda tu lah. Kita beruntung lah daripada orang-orang yang mungkin sebayang kita tapi tak dapat peluang untuk belajar. Ya. Dan bila kita cakap jahil dalam ilmu agama ni, dia bukan saja belajar secara formal, maksudnya ada tambahan-tambahan lagi kan. Maksudnya kalau kamu tak jadi orang yang belajar, jadilah orang yang mendengar macam tu, ataupun orang yang minat pada ilmu. Kemudian bila kita ada, kadang-kadang bila seseorang tak ada ilmu pun, dia masih lagi terdedah kepada perbuatan yang bertentangan kerana persekitaran dia. Persekitaran dan juga sistem sokongan yang lemah lah. Contohnya persekitaran, contohnya berada di dalam kalangan kawan-kawan yang mungkin jahil dalam bidang agama, ataupun kawan-kawan yang mementingkan materialistik dunia semata-mata, ataupun persekitarannya boleh jadi kepada mereka yang berada di dalam kawasan Islam minoriti, seperti di luar negara, sama belajar di luar negara, yang mana semua tu bukan kalangan orang Islam. Maksudnya dia punya sistem sokongan tu dah semakin lemah. Itu antara benda-benda yang memberi faktor lah kepada perkara-perkara yang macam ni. Kemudian bila yang ketiganya, bila kita ni telah dibeli oleh dunia. Maksudnya dibeli oleh dunia ni adalah kita rasa dunia ni lah tempat yang segala-galanya untuk kita. Maksudnya tak adalah dunia lepas ni. Kiranya sebab tu dah bila beli dunia dengan menjual akhirat. Orang cakap macam tu kan. Maksudnya dibeli dunia dengan jual akhirat tu maksudnya tak apalah makan je lah apa rasuah ke, halal ke haram ke. Maksudnya tak pedulilah halal dan haram. Sedangkan kerana dibelilah, kerana keterdesakan tu. Kan. Kemudian itu mungkin 3 lah perkara yang menjadi faktor kepada soalan ni. Cumanya apa yang kita tengahkan, kita bukan membincangkan tentang masalah saja semata-mata, tapi kena ada penyelesaian lah, orang cakap kan. Yang paling relevan sekali adalah pemerkasaan dakwah itu sendiri. Maksudnya dakwah ni adalah satu usaha yang berterusan. Mengajak orang ke arah kebaikan, meninggalkan kejahatan ni, dia adalah tugas semua orang. Bukan tugas agensi-agensi agama je, ustaz-ustazah je, tapi semua orang kan. Dan dia perlu berterusan walaupun dari sekecil-kecil perkara. Saya rasa itu kot respon saya untuk soalan saudara Ali. Baiklah, terima kasih atas pandangan abang mengenai pandangan saudara tentang soalan, iaitu segelintir masyarakat yang mengambil mudah tentang satu perkara yang telah diperintahkan oleh Allah. Jadi kita ni sebagai manusia tak boleh menganggap diri kita ni dalam keadaan selesa, iaitu menganggap bahawa contoh kita tidak melakukan solat, kita berfikir bahawa kita boleh masuk syurga kerana kita berfikir kita sebagai seorang Islam. Kita tidak boleh mengamalkan pemikiran sebegitu. Jadi untuk soalan seterusnya ini berkaitan dengan remaja, saya boleh memberikan soalan ini untuk Nur Farahiyah mengajukan tentang persoalan ini. Baik, sebelum saya mengajukan soalan seterusnya, saya akan membuat kesimpulan sedikit dari apa yang saudara Firdaus menjawab soalan seperti tadi. Jadi kita sentiasa akan diuji bila mana kita hidup di dunia. Seperti yang saudara Firdaus katakan, orang berilmu pun boleh terdedah kepada perkara-perkara yang bertentangan daripada ajaran Islam, antara faktor-faktornya seperti faktor persekitaran dan faktor pergaulan dan sebagainya. Jadi penyelesaian yang boleh dibuat untuk mengatasi masalah yang diajukan oleh saudara Ali sebentar tadi ialah pemerkasaan dakwah, iaitu tugas yang tidak terhad kepada agensi agama dan orang-orang ilmuwan sahaja, namun ianya merupakan tugas bagi setiap individu. Jadi kita akan balik ke soalan yang seterusnya, iaitu pada pendapat saudara, mengapakah remaja zaman sekarang lebih gemar mengejar populariti sehingga sanggup menjual maruah diri? Silakan.
Baik ya. Ini soalan ni bila tengok soalan yang nombor 4 ni kita tahu Saudara Alif sekarang ni kita berada di zaman yang harga barang makin naik kan. Jadi soalan yang perlu kita tanya adalah kalau harga barang semakin naik, kenapa harga diri semakin murah? Alif. Itu soalan yang saya rasa macam orang cakap boleh ditimbulkan lah daripada soalan nombor 4 ni. Kita fikir jugalah dengan kenaikan harga barang ni, tengoklah harga diri kita makin lama makin murah. Ya. Okey. Sebagai respon bila kita cakap kenapa mengejar populariti hingga sanggup menjual maruah diri ni, pertama adalah bila kita tak ada tujuan yang jelas. Maksudnya bila kita tak tahu kita ni nak jadi apa sebenarnya dan nak pergi ke mana sebenarnya, kan? Nak buat apa. Maksudnya bila kita tak ada tujuan yang jelas, kita jadi seolah-olah seperti lalang. Iaitu kalau angin tiup arah ni, kita pergi arah ni. Angin tiup belah ni, kita pergi belah ni. Kan? Maksudnya kita tak jadi macam kita tak jadi macam pohon kelapa. Maksudnya kalau pohon kelapa ni angin tiup macam mana pun dia punya akar tu cengkam dia, maksudnya dia tegak berdiri, kan. Satu benda yang menarik ni bila kita cakap tentang macam layang-layang ni dia fungsi layang-layang untuk terbang kan, terbang tinggi kan. Cumanya apa yang mengikat dia tu supaya dia tak jatuh adalah tali tu, kan. Maksudnya selagi pergi terbang tinggi mana pun, selagi ada tali tu, insya-Allah dia tak akan jatuh, kan. Orang yang pegang di bawah tu tak akan jatuh. Ini di sini pun sama, peranan sebagai seorang remaja kita ni adalah kita kena mengukuhkan tali tu. Maksudnya bila kita tali tu putus, insya-Allah lah dia menjadi filter. Orang cakap filter kan, filter kepada kita di mana pun kita pergi, kita teguh berdiri. Maksudnya kita ada jati diri tu, kita ada harga diri yang mahal tu. Maksudnya pergi luar negara pergi ke persekitaran yang kita je orang Islam kat situ, maksudnya kita masih boleh solat lagi, kita tutup aurat lagi. Maksudnya kita tahu yang kita ada pegangan tu. Itu yang pertama lah. Bila sebab tu dia berbalik kepada yang kita bincangkan tadi, iaitu kita mesti meneruskan orang cakap ilmu. Kita kena cari ilmu, kan. Maksudnya kita ada pemahaman yang jelas semua. Kemudian itu yang pertama lah, iaitu bila tidak ada tujuan yang jelas. Yang kedua, bila kita ni terpengaruh dengan media sosial. Ya. Zaman sekarang ni zaman yang orang mengejar populariti, mengejar followers. Maksudnya apa je orang buat, kita pun nak buat, kan. Sebab tu bila dia sangat berhubung dengan poin yang pertama tu, iaitu mesti ada pegangan. Bila kita ada pegangan dan filter tu, kan, kita tahu benda ni betul ke tak sebenarnya, kan. Maksudnya kita tak terpengaruh lah. Dia menjadi filter kepada apa tapisan-tapisan yang tak elok tu, kan. Kemudian kenapa orang nak sangat jadi popular ni, sebab dia rasa menjadi popular itu adalah sumber kebahagiaan dia. Maksudnya bila followers ramai, bila ramai orang minat, itu adalah orang cakap benchmark bahagia dia. Makin ramai followers, makin bahagia. Tapi soalannya betul ke orang kata? Betul ke kebahagiaan tu kepada followers tu? Sebab kalaulah kita tengok reality lah orang cakap, kan, ramai je yang famous tu bunuh diri, kan. Artis Korea ke artis barat ke macam mana. Kalau fikir logik tu, kenapa pula bunuh diri? Sebab dia tu ada segalanya. Maksudnya orang peminat yang ramai, kemudian job banyak, harta banyak, tapi kenapa end up dia sendiri yang memilih untuk ambil nyawa dia sendiri. Kalau kita tengok yang bunuh diri ni bukan bukan sikit-sikit lah daripada kalangan orang yang dah kita rasa macam hidup dia tu dah perfect sangat. Sebab tu lah bila kita meletakkan kebahagiaan kita itu kepada peminat kita, pada masa yang sama kita macam melupakan diri kita. Kita tidak sayang diri kita. Macam tu. Maksudnya
apa pun yang penting ni dalam populariti ni, bila kita kena sayang diri kita dulu, bukan orang sayang kita. Bukan orang sayang kita barulah kita nak sayang diri kita sendiri. Tak, dia macam dia kena kita sayang diri kita dulu. Dan bila orang tak sayang kita pun, asal kita sayang diri kita tu, itu sangat penting lah daripada orang semua sayang kita tapi kita tak sayang diri kita. Itu yang penting lah dalam poin yang penting lah saya rasa dalam mengejar populariti ni. Cumanya bila nak jawab kebahagiaan populariti ni sampai menjual maruah diri iaitu saya boleh katakan ini adalah disebabkan keterdesakan lah. Iaitu bila sekarang ni zaman ekonomi yang memang tak stabil lah orang cakap. Maksudnya nak dapat kerja pun susah, kita nak dapat kerja pun gaji pun tak seberapa kan. Jadi orang rasa jalan mudah untuk aku dapat duit ni adalah jual maruah diri lah. Buatlah macam mana pun asalkan boleh popular. Macam tu. Kan jual harga diri. Baru-baru ni kita ada macam isu yang dark side Twitter semua yang menjual harga diri. Walaupun sanggup menjual harga diri dengan harga yang RM40, RM50 asalkan dapat duit. Maksudnya keterdesakan dekat sini. Sebab tu bila kita dalam kita perlu faham jangan anggap ekonomi ataupun kemiskinan ni perkara yang tak apa, kecil-kecil je. Tak. Kemiskinan ni satu kemiskinan harta lah. Kedua kemiskinan pengetahuan tu impak dia orang cakap dahsyat lah kepada masyarakat sampai menjual diri. Kemudian bila populariti tadi juga saya nak tambah kenapa dia melibatkan kebanyakannya juga orang yang populariti ni, influencer ni juga mempunyai masalah kesihatan mental seperti depression kerana dia merasa terikat untuk menjadi sempurna kepada semua orang, kepada semua peminatnya. Macam kita takkanlah kita tak mampu untuk penuhkan hati semua orang. Termasuk peminat kita, kalau 1 juta peminat kita tu orang-orang lain-lain, tak mungkin kita nak penuhi apa keinginan mereka kan. Dia kata kena pakai macam tu, kenapa macam tu? Tak mampu. Sebab tu bila mengejar populariti ni pun berhati-hati. Maksudnya jangan kita terus nak jadi popular. Maksudnya kita kena mula daripada from zero to zero. Maksudnya kena mula daripada kosong supaya kita tak terkejut bila kita berada di puncak tu. Itu respon saya lah untuk soalan nombor 4 ni. Baik, terima kasih saudara Firdaus atas perkongsian sebentar tadi. Jadi apa yang kita dapat lihat adalah pemantapan jati diri, iaitu pegangan dalam diri kita, dan pemantapan ilmu adalah sangat penting bagi mengelakkan kita terjerumus daripada perkara-perkara yang tidak elok. Jadi kita akan beralih ke soalan yang seterusnya yang akan diajukan oleh saudara Alif. Silakan saudara Alif. Baik, terima kasih kepada saudara Firdaus dan Nur Farahiyah. Sebentar tadi Nur Farahiyah menekankan bahawa pemantapan diri yang kukuh dalam diri kita untuk menjadi seorang yang lebih ke arah positif. Jadi untuk mencapai matlamat jati diri yang kukuh tersebut, saya ingin mengajukan soalan kepada saudara Firdaus, iaitu apakah langkah yang sesuai dilaksanakan menurut Al-Quran dan As-Sunnah untuk membentuk seseorang individu yang berkualiti dan berbakti kepada masyarakat dan agama? Baik, soalan yang penting untuk kita tengahkan pada petang ini, iaitu langkah yang orang cakap punya disarankan ataupun ditunjukkan oleh contoh Quran dan Sunnah dalam bentuk individu yang berkualiti dan berbakti pada masyarakat dan agama. Dia macam ni, bila kita bercakap tentang negara secara keseluruhan, dia bermula daripada individu sebenarnya. Bila individu itu baik, dia akan daripada seorang individu akan jadi 2 individu, akan jadi sebuah keluarga, dan keluarga ni akan bentuk masyarakat dan akhirnya kepada negara. Maksudnya bila kita nak mencakap cari penyelesaian dia tu, akar umbi dia tu, dia bermula daripada seseorang individu. Jadi macam mana
Islam bentuk sistem yang soalan ni minta tadi, iaitu kita tengok kepada ayat pertama surah Al-Alaq yang diturunkan, wahyu yang pertama itu adalah Iqra. Maksudnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ilmu, maksudnya di sini adalah pentingnya kepada pembacaan ilmu yang benar, Iqra. Maksudnya di sini adalah baca ni dia perkara yang evergreen lah, orang cakap. Maksudnya sampai dunia ni kiamat. Ilmu ni tak lain kena baca, kena cari, kena sentiasa kali. Maksudnya seseorang ni akan belajar daripada dia lahir sampai dah dia meninggal dunia. Ilmu perkara yang penting. Ilmu ni bukan ilmu pelajaran je, tapi ilmu kehidupan yang lain. Sebab macam kita cakap lah, bila kita nak berdakwah, pemangkasaan dakwah yang kita bincang tadi, ilmu sendiri tak cukup, alif. Maksudnya apa yang kita cakap tu tak cukup lagi, tapi bagaimana kita nak sampaikan, kan? Itu kalau dalam bahasa Inggeris tu dia kata it's not about what you say but how you say. Maksudnya kadang-kadang kita nak cakap benda yang betul ni, konten kita tu betul, tapi cara kita bercakap, emosi kita tu salah. Dia menyebabkan orang tak boleh terima. Contohnya bila kita guna sarcasm, kita perli-perli, kan? Maksudnya kita macam ngejek-ngejek. Kita nak dakwah orang ni, tapi bila kita guna bahasa-bahasa yang kesat, dia menyebabkan orang tu tak boleh nak terima. Sebab manusia ni dia ada hati dan perasaan, dan pentingnya untuk kita dapatkan ilmu kemanusiaan, maksudnya ilmu menyampaikan benda tu secara betul. Kalau tak, mesej tu takkan tersampai. Komunikasi tu gagal sebenarnya. So, kita tengok di media sosial, masyarakat kita sangat orang cakap takna lah isu-isu semasa. Kita sentiasa ada komen-komen. Cuma masalahnya kat sini adalah cara kita komen tu. Kadang-kadang kita guna bahasa kesat, kita tak jaga kata-kata kita komen tu. Ini menyebabkan mesej yang betul tu akhirnya tak sampai pun. Mana orang akan lihat, orang Islam ni memang tak ada adab. Tak ada adab dalam menyampaikan kebenaran itu. Iqra. Tadi poin yang pertama adalah Iqra. Ilmu, dan ilmu yang benar ni bukan saja ilmu orang cakap bahan, konten tu, tapi orang cakap cara penyampaian dia tu. Psikologi itu penting. Kemudian adalah jati diri. Jati diri macam kita cakap tadi lah, iaitu tujuan dan pegangan kita. Dan pegangan ini dibentuk oleh kehidupan keluarga lah. Macam kita tengok pada Sultan Muhammad Al-Fatih tadi pada mula-mula tu. Maksudnya individu ni yang membentuk ni adalah persekitaran keluarganya. Maksudnya ada ayah, ada tok wan, ada ibu yang menjadi orang pertama atas apa-apa pun, kan? Maksudnya maksudnya apa pun, ibu bapa lah guru yang pertama dalam keluarga kepada seorang tu sebelum dia melangkah ke sekolah. Bukan cikgu, tapi mak bapak tu lah cikgu pertama, kan? Maksudnya macam ni kita di sekolah lah. Kalau sekolah biasa, kan, sekolah harian biasa, berapa jam je duduk kat sekolah, yang lain ni semua duduk kat rumah. Maksudnya masa dengan keluarga tu lebih banyak. So, keluarga ni yang peranan yang penting, bukan keluarga yang tak apalah, cikgu tengok lah, cikgu uruskan. Itu selalu fahaman yang salah lah. Sebab cikgu tugas dia bukan untuk sekolah ataupun pusat-pusat tahfiz. Sekolah ni dia bukan tempat buangan pemulihan akhlak. Akhlak tu bentuk daripada rumah sebenarnya. Dan sekolah ni cuma orang cakap tacap-tacap je benda yang boleh, kan. Kemudian langkah bentuk individu yang berkualiti lah, macam kita cakap tadi lah, itu bila kita ada ilmu yang betul, guru yang betul. Ini penting. Ramai orang dia cari ilmu juga, tapi akhirnya guru yang sesat, yang menyebabkan dia pun sesat. Ilmu yang betul, guru yang betul, dan supaya dia melahirkan pemikiran yang betul lah. Bila kita berfikir dengan betul, tindakan kita betul. Macam tu. Tindakan yang betul tu lah yang akan menghasilkan individu yang berkualiti tu. Rasa itu je kot komen saya untuk soalan yang kelima ni. Ali. Baik, terima kasih kepada saudara Firdaus atas pandangan yang begitu jelas. Jadi di sini dapat saya rangkumkan bahawa tentang fakta yang ketiga ataupun poin yang ketiga tadi, iaitu
kita perlu belajar dengan ilmu yang betul dan guru yang betul. Jadi guru yang betul ini bermaksud guru yang diiktiraf oleh pihak kerajaan, iaitu JAKIM lah. Iaitu yang dapat mengajarkan kita dengan cara syariat ataupun syariat Islam yang sebenarnya. Supaya kita mempraktikkan dengan cara hidup Islam yang sebenar. Jadi setakat itu saja soalan saya. Saya serahkan semula kepada Nur Farayah binti Abdul Razak untuk kemukakan soalan terakhir pada slot ini. Baik, terima kasih Saudara Alif. Jadi kita akan beralih kepada soalan yang terakhir untuk slot kita pada hari ini. Jadi saya ingin bertanyakan kepada saudara, apakah harapan saudara dalam menyarankan masyarakat agar lebih memahami dan mempraktikkan pengisian daripada Al-Quran dan As-Sunnah? Okey. Bagi menjawab soalan yang terakhir ni, iaitu tentang bagaimana masyarakat untuk memahami dan mempraktikkan Quran dan Sunnah dalam kehidupan. Yang pertama sekali adalah kita memiliki niat dan tujuan yang betul. Ya, itu yang paling penting sekali. Sebab kalau kita niat kita untuk belajar ni untuk memfaham dan juga memahamkan orang lain, maka insya-Allah hasilnya adalah hasil yang baik. Cumanya kita risau bila kita nampak luaran kita ni belajar agama, tapi akhirnya kita menjadi orang yang menunggang agama. Sebab kita dah salah tujuan. Kita nak guna agama ni supaya orang panggil kita syekh ataupun orang panggil kita ustaz ataupun orang panggil kita da'i. Itu satu benda yang bahayalah, sebab kita takut kita menjadi orang yang menggunakan agama. Sebab macam kita cakap tadi, kita nak mengejar populariti itu dengan menggunakan agama. Itu bahaya, sebab kita kena ingat ni, bila menjadi dakwah ni, dia punya tanggungjawab itu bukan sejak nak famous je. Sebab dalam dakwah ni kita akan ada fasa-fasa yang orang tak suka kita, orang benci kita, sebab kita cakap kita nak sampai benda yang betul. Okay, dalam mengamalkan atau mempraktikkan Quran dan Sunnah ni, yang pertama adalah tadi niat, tujuan yang betul. Kemudiannya adalah memiliki beberapa benda yang penting, iaitu bila kita belajar tentang agama lah secara keseluruhan ini, adalah memastikan kesahihan sunnah atau hadis. Kan orang cakap, kadang-kadang orang cakap, ini sunnah lah, ini hadis lah, Nabi tak buat itu, tak buat ini kan. Masalahnya itu sahih ke tak? Sebab kita tahu kalau kita tak belajar dengan ilmu guru yang betul, kita akan jadikan hadis-hadis yang palsu itu sebagai sandaran, ataupun kita malah bagi teruk kita yang mereka benda-benda yang palsu, hadis palsu. Kemudian tadi kita kena pastikan kesahihan. Maksudnya kita kena ada, orang cakap dalam bahasa Inggeris ni verification. Maksudnya apa-apa berita, ni pun sama, apa-apa berita info orang share kat WhatsApp semua, bahawa ini amalan, ini adalah amalan ni, kita kena pastikan dia sahih. Dia jangan membuta tuli dalam mengamalkan agama. Itu penting. Sebab tu agama ni dia tuntut ilmu dulu, supaya kamu amalkan agama tu dengan ilmu yang betul, bukan ikut-ikut orang. Kemudian kita kena ada pemahaman yang tepat lah kepada Quran dan juga Sunnah. Maksudnya kadang-kadang orang belajar agama ni tapi dia salah faham. Dan ini kenalah berguru. Supaya kita tak nak kita memahami agama tu dengan cara kecil kita sendiri. Kemudian kita kena jadi berguru. Kemudian kita sentiasa kena berusaha untuk mencari lagi dan mencari lagi. Jangan rasa tak cukup pandai. Jangan rasa selesa. Kan? Itu bagi saya itu poin yang penting lah. Kalau kita nak senaraikan memang banyak. Cumanya kita pilih benda-benda yang mudah kita ingat. Itu yang pertama tadi, tujuan kita mesti betul. Kemudian kesahihan, kebenaran, benda yang benar. Dan kita mestilah belajar daripada sumber yang benar. Itu respon saya kepada soalan yang terakhir. Baik, terima kasih saudara atas jawapan yang diberikan sebentar tadi. Apa yang dapat saya rumuskan adalah niat dan tujuan kita dalam berdakwah dan menuntut ilmu perlulah betul.
dan kita tidak boleh membuta tuli dalam mengamalkan agama. Jadi di sini sebelum mengamalkan agama, kita perlulah mencari ilmu dan bersandarkan kepada kesahihan yang betul, di mana kita boleh mendapat kesahihan ini adalah dengan berguru dengan guru-guru yang betul, diiktiraf dan sebagainya. Jadi boleh saya serahkan kepada saudara Alif untuk membuat kesimpulan daripada apa yang tetamu jemputan kita telah memberikan jawapan sebentar tadi. Silakan saudara Alif. Terima kasih kepada saudari Farahiyah dan saudara Firdaus atas penjelasan mengenai soalan terakhir tadi. Jadi di sini dapat saya simpulkan juga bahawa tadi iaitu kita mestilah mengada tujuan yang betul dalam mendalami peranan Al-Quran dan As-Sunnah ini. Jadi sebagai kesimpulannya ataupun rumusan daripada program ini, dapat saya simpulkan bahawa kita hendaklah berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini dikatakan demikian kerana Al-Quran dan As-Sunnah lah merupakan panduan utama ataupun sumber utama kita untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Dan yang paling dominan untuk kita katakan bahawa ataupun kita mempercaya bahawa dengan adanya sumber utama ini Al-Quran dan As-Sunnah, kita akan berada di paksi yang lurus menuju ke arah agama Islam yang sebenarnya. Sebelum itu saya akan memetik dulu sebuah hadis daripada hadis riwayat Imam Malik. Maksudnya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi sebelum kita beralih kepada sesi bergambar, adakah saudara ataupun saudara Firdaus terlebih dahulu ada sedikit kata-kata? Secara ringkasnya, terima kasihlah kepada Ali dan Farahiyah atas jemputan pada petang ni. Kemudiannya saya memohon maaf lah atas segala kesilapan atau kekurangan sebab saya pun sebagai seorang pelajar je, mungkin ada benda-benda lagi yang saya tersalah ataupun kekurangan. Dan yang terakhir ni adalah sebagai seorang penuntut ilmu di IPT ni, macam saya cakap tadi lah, peranan kita untuk belajar dan juga menyampaikan kepada orang lain. Itu daripada saya. Baik, jadi di sini saya mewakilkan kumpulan kami untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Firdaus atas kesudian saudara untuk menjadi tetamu yang menjadi panel kepada program Bual Bicara Tokoh Ilmuwan Islam kami pada petang ini. Sebelum majlis berakhir, kita akan adakan sesi foto bergambar dulu. Jadi sebelum kita mengakhiri majlis, elok kita tangguhkan dulu solat kita ini dengan tasbih kifarah dan suratul Asy. Barakallahu fika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.